Hakim Nazlan, sekali lagi tuan-tuan kantoi, kantoi kedapatan kerana sekali lagi beliau telah gagal untuk mengisytiharkan konflik kepentingan. Dan hari ini satu laporan polis telah dibuat oleh seorang lelaki bernama Chandran, anak lelaki Karuna Karen. Chandran hari ini telah membuat laporan polis selaku pengarah urusan syarikat Proling Marketing Sdn Bhd yang beralamat di Shah Alam, Selangor. Beliau telah membuat satu laporan ke atas Nazlan di mana Puan Yong Sin Min, dia kata satu laporan polis terhadap Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali, iaitu Hakim Mahkamah Rayuan Puan Yong Sin Min, peguam cara dan peguam bela daripada Tetuan Shok Lin dan Bo, serta terhadap Tetuan Shok Lin dan Bo yang beralamat di tingkat 20 M-Bank Group Building. Laporan polis ini dibuat berhubung dengan satu rayuan sivil di Mahkamah Rayuan Putrajaya, Malaysia, yang didaftarkan di bawah rayuan sivil nombor sekian-sekian-sekian, yang mana melibatkan syarikat saya, syarikat ini Proling, Chandranya syarikat Proling Marketing Sdn Bhd sebagai responden dan OCBC Bank sebagai perayu. Saya percaya bahawa kedudukan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali sebagai salah seorang hakim di dalam kes rayuan tersebut mengandungi unsur konflik kepentingan, conflict of interest, di mana pada 11 hari bulan 10 tahun 2021, Yang Arif Rohana Abdul Malik, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, telah membenarkan permohonan saman syarikat saya terhadap OCBC. Syarikat Chandra ini dia saman OCBC. Lanjutan daripada itu, satu rayuan telah difailkan oleh pihak OCBC Bank melalui Tetuan Shok Lin dan Bok Ki di Mahkamah Rayuan. Pendengaran rayuan tersebut telah berlangsung pada 22 hari bulan 8 tahun 2022 dan 20 hari bulan 9 tahun 2022. Pada 30 hari bulan 1 2023, tuan-tuan, rayuan OCBC Bank telah dibenarkan. Hakim Nazlan dan hakim-hakim di Mahkamah Rayuan telah reverse keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Dan Mahkamah Rayuan telah mengenepikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, di mana rayuan tersebut telah didengar di hadapan Yang Arif Datuk Has Zanah, Yang Arif Datuk Cik Muhammad Ruzima dan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan. Keputusan dan alasan penghakiman telah disediakan oleh Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan. Melalui maklumat yang saya perolehi, saya percaya terdapat satu konflik kepentingan terhadap kedudukan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan sebagai salah seorang hakim yang mendengar rayuan tersebut. Pihak kami telah mendapati bahawa Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan telah berkhidmat di Tetuan Shok Lin dan Bok pada tahun 1991 hingga 1993, tuan-tuan. Maknanya, saudara, hari ni Hakim Nazlan ni, tuan-tuan, dia gagal untuk mengisytiharkan konflik of interest dia, di mana syarikat Shok Lin and Bo, Tetuan Shok Lin and Bo,
yang mewakili OCBC Bank ini adalah merupakan syarikat lama Hakim Nazlan itu sendiri. Dan peguam yang mewakili pihak OCBC adalah bos lama Nazlan. Jadi memang maknanya Nazlan ni memang tak pernah belajar melalui kesilapan dia, tuan-tuan. Terus menerus buat benda macam ini, tetapi malangnya saudara, tidak ada sebarang pendakwaan sebab dia dilindungi. Dalam tempoh masa yang sama juga, Puan Yong Sin Min yang mula berkhidmat di Tetuan Shok Lin and Bo semenjak 1985, beliau bertugas di pejabat beralamat di M-Bank tadi, kan? Beliau merupakan salah seorang rakan kongsi kanan firma pada tahun 1992 tersebut ketika Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan berkhidmat di sana. Justru Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan dan Puan Yong Sin Min pernah bekerja bersama-sama dan mempunyai hubungan persahabatan. Selain itu, Puan Yong Sin Min juga adalah peguam utama yang telah mengendalikan kes rayuan tersebut di hadapan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan. Walau bagaimanapun, Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan dan Puan Yong Sin Min tidak langsung mendedahkan perkara ini sebelum pendengaran rayuan tersebut dijalankan. Kegagalan Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan mengecualikan dirinya daripada mendengar rayuan tersebut telah menimbulkan satu konflik kepentingan. Saudara. Oleh yang demikian, tujuan laporan polis ini dibuat adalah untuk siasatan lanjut pihak polis kerana saya yakin terdapat kebarangkalian yang tinggi bahawa penghakiman rayuan yang diberikan oleh Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bersikap berat sebelah, bias dan tidak adil yang mana jelas sekali memprejudiskan kedudukan syarikat saya. Maklumat terperinci akan diberikan ketika penyataan syarikat direkodkan kelak. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan, ini laporan polis. Ini laporan polis yang telah dibuat oleh Saudara Chandran. Laporan polis yang telah dibuat oleh Saudara Chandran. Nampaknya saudara Hakim Nazlan ni tak pernah seri. Beliau pernah menjadi hakim, menjadi Head of Corporate Affairs Maybank dan Legal Counsel, juga merupakan Company Secretary Maybank dan juga merupakan General Counsel Maybank. Beliau antara pasukan yang telah mencadangkan penubuhan SRC dan beliau gagal untuk mengisytiharkan konflik of interest beliau dalam kes Datuk Seri Najib. Disebabkan beliau dilindungi dan tidak diambil tindakan akibat daripada kegagalan beliau mengisytiharkan kepentingan peribadi dia, konflik kepentingan dia, maka sekali lagi tuan-tuan, beliau telah melakukan jenayah yang sama. Jadi saya minta tuan-tuan, kalau kita tengok kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Azalina Osman hari ini di Parlimen, beliau mengatakan bahawa siasatan ke atas Hakim Muhammad Nazlan sudah selesai dan ianya telah dihantar kepada Ketua Hakim Negara. Saya tak faham macam mana benda ni dihantar kepada Ketua Hakim Negara. Sebab kalau hantar kepada Ketua Hakim Negara, sudah pastilah saudara, tidak ada sebarang tindakan yang akan diambil kerana Hakim Nazlan ni juga boleh kita sifatkan sebagai protegi pihak tertentu.